Antara paparan menarik hari ini, bila Syed Saddiq akan dijatuhkan hukuman. Adun jengka PAS dipanggil polis. Dr. Mahathir jilat ludah sendiri. Pemimpin kerajaan dulu pun pernah demo jalanan. Polis mengenal pasti 25 individu yang dipercayai terlibat dalam perhimpunan jalanan Himpunan Aman Selamatkan Malaysia yang diadakan di Kuala Lumpur. Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Han berkata, setakat ini 22 orang sudah dihubungi polis dan 6 daripadanya akan hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Dan Wangi. Katanya 5 orang termasuk seorang pemimpin sebuah parti politik akan hadir ke IPD Dan Wangi. Seorang lagi pada 19 September, manakala yang lain akan dipanggil kemudian. Ada seorang YB setuju untuk beri keterangan. Ayub Han berkata perhimpunan itu jelas tidak mematuhi syarat di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012, termasuk penganjur tidak memberi notis 5 hari sebelum perhimpunan itu berlangsung, selain mengadakan di tempat larangan iaitu masjid dan membawa kanak-kanak menyertai perhimpunan itu. Beliau berkata ada pihak yang tidak berpuas hati dengan tindakan polis itu kerana mendakwa di bawah artikel 10 Perlembagaan Persekutuan, menyatakan hak asasi untuk berhimpun, namun perlu juga dilihat artikel 10(2), iaitu setiap kebebasan untuk berhimpun atau berucap mempunyai had atau batas yang perlu dipatuhi. Katanya kita perlu mengimbangi antara hak asasi dengan keselamatan dan ketenteraman awam. Itu kena jelas dan pihak polis tidak akan bertolak ansur. Hampir 1,000 peserta perhimpunan itu berkumpul di Masjid Jamik Kampung Baru sebelum berarak dengan berjalan kaki ke Kompleks Membeli Belah Sogor. Perhimpunan yang bermula pada 1.15 tengah hari itu diketuai oleh Ahli Dewan Tertinggi Muafakat Nasional, Datuk Tun Faizal Ismail Aziz, dan Sekretariat Himpunan Selamatkan Malaysia Baru Hisham Saharin atau dikenali sebagai Cik Gubat. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Dr. Puan Azhar Kashim menyoal bila Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan dijatuhkan hukuman. Katanya Syed Saddiq sudah pun selesai bela diri pada bulan Mac 2023. Bila lagi hukuman akan dijatuhkan. Oktober 2022, Mahkamah putuskan wujud kes songlap duit parti RM1 juta. Syed Saddiq diarah bela diri. PN dan Berkonsel tidak buat demonstrasi ke? 5 bulan lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Azhar Abdul Hamid mengumumkan bahawa keputusan Syed Saddiq akan diputuskan kemudian. Syed Saddiq berdepan 4 pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram. Ia berkaitan dana RM1 juta ketika beliau mengetuai Armada Bersatu. Ketika ini dibuat ekoran daripada tindakan Syed Saddiq yang tidak lagi menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim setelah Jabatan Peguam Negara memutuskan untuk menggugurkan 47 pertuduhan ke atas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi berhubung Yayasan Akal Budi. Zaid telah dilepas tanpa dibebaskan di atas permohonan pendakwa raya. Puan turut mengingatkan agar tidak menyalahkan kerajaan sekiranya Syed Saddiq dihukum. Katanya dia didakwa masa Muhyiddin jadi PM. Jika dihukum bersalah, jangan pula tuduh kerajaan perpaduan campur tangan. Gabungan Parti Sarawak akan terus memberi sokongan kepada kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hingga pilihan raya umum seterusnya. Pengurusi GPS yang juga Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, sokongan itu penting agar wujud kestabilan yang membolehkan kerajaan persekutuan mentadbir dengan lebih fokus. Katanya kami memberi anda, Anwar, sokongan penuh dan memiliki kerajaan persekutuan yang stabil sehingga pilihan raya seterusnya. Abang Johari berkata walaupun Sarawak dan Sabah menuntut beberapa perkara, khususnya di bawah Perjanjian Malaysia 1963, ia tidak bererti kedua-dua negeri itu termasuk Semenanjung Malaysia tidak boleh bekerjasama demi Malaysia. Katanya penubuhan kerajaan perpaduan adalah bukti perbezaan tidak menjadi penghalang ke arah perpaduan. Beliau berkata kerajaan GPS di Sarawak turut berterima kasih kepada kerajaan persekutuan yang telah menunjukkan kesediaan mengembalikan hak-hak Sarawak dan juga Sabah seperti diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan MA 63. Katanya perkara itu adalah kehendak keseluruhan rakyat Sarawak supaya hak dan keistimewaan Sarawak dalam Perlembagaan dan MA 63 terus dihormati dan dilaksanakan seperti dipersetujui oleh para pemimpin kemerdekaan pada tahun 1963. Sarawak mungkin dituduh bersikap kedaerahan dan tuntutan-tuntutan tersebut, tetapi rakyat Sarawak hanya mahu hak Sarawak dan tidak berniat untuk merampas hak orang lain. Sementara itu, Abang Johari berkata, tarikh 16 September dan 31 Ogos sama penting kerana kedua-dua tarikh itu saling berkait dari segi kepentingannya kepada kewujudan negara ini. Katanya secara peribadi, saya kira tidak perlulah kita berdebat panjang lebar mengenai tarikh-tarikh ini, tetapi memberi fokus kepada usaha penyatuan wilayah-wilayah dan penyatuan bangsa di samping memastikan pembangunan dilaksanakan sama rata di setiap wilayah. Selain itu, apa yang penting ialah perayaan Hari Malaysia sepatutnya menyedarkan seluruh rakyat Malaysia bahawa bumi Malaysia itu wujud dari Kangah hingga ke Kuching dan terus ke Kota Kinabalu di bahagian timur.
Ahli Dewan Undangan Negeri Jengke, Syahril Azam Abdul Halim mengesahkan beliau akan dipanggil pihak polis bagi membantu siasatan berhubung dakwaannya memainkan sentimen 3R, kaum, agama dan institusi diraja di akaun TikTok baru-baru ini. Beliau mendakwa laporan polis terhadapnya perkara biasa yang dilakukan musuh politik untuk menakutkan PAS serta Perikatan Nasional Pahang. 13 September lalu, pegawai khas kepada Ahli Parlimen Bentong yang Safura Osman iaitu Ahmad Wafiuddin Samsuri telah membuat laporan di Balai Polis Mancis atas dakwaan Syahril Azman memainkan sentimen 3R di akaun TikTok pemimpin PAS itu. Ahmad mendakwa Syahril Azman membuat kenyataan yang menyentuh hak bumi putera selain turut menyentuh nama Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan DAP. Ahmad juga mendakwa video tersebut menunjukkan Syahril Azman yang sedang berkempen di Felda Sungai Kemahan yang terletak dalam Dewan Undangan Negeri Pelangat sebelum hari penamaan calon yang ditetapkan bagi pilihan raya kecil kawasan berkenaan. Untuk rekod pilihan raya kecil Pelangai diadakan susulan penyandangnya, Datuk Seri Johari Harun terkorban dalam naas pesawat terhempas di Elmina Shah Alam, Selangor pada 17 Ogos lalu. Penamaan calon untuk Pelangai ditetapkan pada 23 September dan tarikh pengundian adalah pada 7 Oktober. Lim Kit Siang berpandangan peranan Dr. Mahathir Mohamad kini sebagai penasihat tidak rasmi untuk 4 negeri yang ditadbir PN tidak selari dengan kritikannya terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang sebelum ini. Tokoh veteran DAP itu membangkitkan buku Mahathir bertajuk Capturing Home: The Struggle Continue for the New Malaysia yang diterbitkan selepas peruntuhan pentadbiran Pakatan Harapan pimpinannya yang mengandungi sejumlah kritikan terhadap pandangan Hadi. Antaranya, Lim berkata dia diingatkan kembali berkenaan pandangan Mahathir berkenaan apa yang disebut sebagai amanat Hadi pada 1981 yang mengkafirkan UMNO sebagai bertanggungjawab memecah belahkan orang Melayu Islam di Malaysia. Katanya sekarang Mahathir menjilat ludahnya sendiri dengan menjadi penasihat tidak rasmi kepada 4 negeri PAS walaupun PAS di bawah Hadi sedang melakukan apa yang dicuba buat sebelum ini, iaitu mengacam DAP sebagai anti-Melayu, anti-Islam, anti-Raja dan menyebarkan Islamofobia tanpa sebarang bukti. Lim juga memetik petikan dalam buku Mahathir itu yang menyentuh amanat Hadi yang menurutnya sekian lama menjadi panduan ahli dan penyokong PAS. Dalam buku itu, Mahathir mendakwa berlaku pemulawan dalam keluarga berdasarkan sokongan politik dan ada ahli PAS yang benar-benar menganggap ahli UMNO sebagai kafir. Katanya, jika sebelum ini tiada perpecahan agama dalam kalangan Melayu Islam, kini ia ada dan jurang itu dalam bukan berpunca daripada ajaran Islam tetapi politik. Pada Khamis lalu, Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar mengumumkan Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis dalam proses membentuk kumpulan 4 negeri dengan Mahathir dilantik sebagai penasihat tidak rasmi. Kerajaan harus mengelak daripada mengambil tindakan undang-undang terhadap demonstrasi jalanan pimpinan Perikatan Nasional. Bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin berkata, ini kerana ramai anggota kabinet sekarang bangkit daripada Perhimpunan Amat. Hanifah yang merupakan seorang peguam berkata, dia pernah membela ramai pemimpin Pakatan Harapan terhadap tindakan Undang-Undang Akta Perhimpunan Aman 2012. Katanya, sebagai bekas peguam hak asasi manusia, saya pernah membela beberapa menteri sekarang apabila kerajaan terdahulu melalui polis dan pejabat peguam negara pernah menangkap dan seterusnya mendakwa mereka di mahkamah sama ada pertuduhan di bawah Seksyen 27 Akta Polis yang sudah dimasuk atau di bawah Akta Perhimpunan Aman. Malah Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi pernah mencabar kesahihan dari sudut perlembagaan beberapa peruntukan dalam Akta Perhimpunan Aman walaupun saya bukan peguamnya ketika itu. Saya juga melalui Muhammad Sabu dan 2 yang lain sebagai bekas anak guam saya turut mencabar Akta Perhimpunan Aman dari sudut perlembagaan ketika ia masih rang undang-undang sebelum menjadi undang-undang lagi. Kami memfailkan semakan kehakiman dan meminta mahkamah antara lain mengeluarkan pelepasan pengisytiharan dan oleh kuasa atau waran apel. Dalam pengetahuan umum, saya pernah mewakili misalnya Menteri Mat Sabu dalam banyak kes yang melibatkan kesalahan perhimpunan haram. Bekas ahli Parlimen Sepang itu berkata bahawa adalah memalukan dan mengaibkan bagi kerajaan untuk membenarkan polis terus menggunakan isu permit sebagai alasan untuk mengharamkan Perhimpunan Amat. Terdahulu pada Isnin, Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Hamid dilaporkan memberi amaran tindakan tegas terhadap penganjur dan peserta perhimpunan memaklumkan tiada permohonan permit diterima pihak berkuasa. PAA telah dipinda pada 2019 menghapuskan syarat mendapatkan permit polis untuk perhimpunan awam dan sebaliknya hanya pemberitahuan rasmi diperlukan beserta kebenaran daripada pemilik tempat perhimpunan. Bagaimanapun selepas perhimpunan semalam, Ketua Polis Kuala Lumpur, Alauddin Abdul Majid tidak menyebut tentang permit tetapi berkata penganjur gagal mematuhi peruntukan undang-undang di bawah PAA untuk memberikan notis 5 hari sebelum acara serta syarat berkaitan. Katanya ia bukan sekadar menghantar surat kepada polis dan itu dianggap memadai. Alauddin menegaskan syarat di bawah PAA akan membantu polis memudah cara sebarang perhimpunan bukan sahaja untuk menganjur tetapi pihak lain yang terjejas termasuk di sekitar kawasan itu. Katanya selepas ini kita akan melihat apa tindakan susulan yang akan diambil. Hampir 1,000 penyokong Perikatan Nasional berarak dari Masjid Kampung Baru dan berhimpun di pusat bandar Kuala Lumpur bagi membantah pemberian pelepasan
tanpa pembebasan kepada Zahid. Demonstrasi itu yang disifatkan Perhimpunan Menyambut Hari Malaysia juga menuntut kebebasan peguam negara dan SPRM daripada campur tangan eksekutif serta kedaulatan undang-undang diterapkan kepada semua rakyat Malaysia. Perhimpunan itu berlangsung lebih sejam dan berakhir kira-kira jam 3.30 petang di luar Kompleks Beri Belah Sogok. Hanifah berkata kerajaan sekarang harus menjaga dan melindungi kebebasan bersuara dan berhimpun di negara ini seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Jelasnya polis memang mempunyai kewajipan menjamin, mengekalkan keamanan dan ketenteraman awam tetapi tidak sampai menghalang perhimpunan aman. Katanya jika tidak, semua jaminan perlembagaan yang termaktub dalam Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan mengenai kebebasan bersuara, malah kewujudan Suhakam hanya menjadi sandiwara dan kepura-puraan. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.